Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Jaina dari SMK Ranau, Sabah. Hari ini Cikgu akan kongsikan Bahasa Melayu tingkatan 4 KSSM kertas 2 soalan 3 penyuntingan. Sebagai tanda sokongan kepada Cikgu, mohon klik subscribe supaya Cikgu akan dapat lagi memberikan ilmu kepada pelajar-pelajar di luar sana. Apakah penyuntingan? Kita tengok nota ringkas. Soalan yang akan ditanya dalam bahagian ini meliputi teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai, yaitu sama ada dalam bentuk petikan, dialog, iklan maupun kad ucapan dan lain-lain. Jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Jenis kesalahan yang diuji dalam soalan ini kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa, dan lain-lain. Jumlah markah tidak tetap bergantung pada kehendak soalan. Bentuk skema pemarkahan analitik, yaitu pelajar perlulah memberikan jawapan yang tepat. Jawapan yang salah tidak ada markah. Markah bergantung kepada bilangan soalan. Panduan menjawab soalan bahagian ini, pelajar perlulah dapat membezakan kesalahan bahasa dari segi ejaan, imbuhan, istilah atau kata, frasa, tanda baca, dan lain-lain. Pelajar yang tidak dapat memahami dan membezakan setiap kesalahan bahasa dalam ayat, murid akan sukar untuk menjawab soalan. Sekarang kita tengok jenis-jenis kesalahan ejaan yang perlu diketahui oleh pelajar. Kesalahan ejaan berlaku dari segi penggunaan huruf besar dan huruf kecil, tanda sempang, perkataan yang sepatutnya dieja secara jarak atau rapat, kata pinjaman bahasa Inggris, kata pinjaman bahasa Arab, dan kata pinjaman bahasa Jawa. Pelajar boleh rujuk contoh-contoh yang cikgu telah berikan. Seterusnya, kita tengok pula kesalahan dari segi imbuhan. Kebiasaannya kesalahan imbuhan, penggunaan imbuhan awalan men, penggunaan imbuhan apitan pe-an, penggunaan imbuhan apitan per-an, penggunaan awalan memper dan apitan diper-kan. Seterusnya, penggunaan awalan ber, penggunaan imbuhan meng, penggunaan 1K atau 2K, penggunaan 1G atau 2G. Seterusnya kita tengok pula kesalahan dari segi istilah atau kata. Kesalahan dari segi penggunaan istilah, penggunaan kata umum, penggunaan kata pemberi ialah dan adalah, penggunaan kata sendi nama di, dari, daripada, bagi, penggunaan kata bilangan, kesalahan penggunaan kata nafi, bukan dan tidak. Seterusnya, kesalahan dari segi bahasa ataupun tata bahasa, hukum DM, frasa nama jamak, frasa kerja transitif dan kerja tak transitif, kesalahan dari segi frasa kerja diri, kesalahan dari segi frasa kerja pasif diri pertama dan kedua, kesalahan frasa kerja pasif diri ketiga, frasa sendi nama dan berpasangan,
Seterusnya, kesalahan penggunaan frasa adjektif. Semua contoh yang cikgu telah berikan tadi merupakan kesalahan-kesalahan yang akan diuji dalam soalan penyuntingan. Jadi pelajar perlu fokus untuk menjawab soalan supaya soalan yang sepatutnya senang tidak salah. Kita tengok contoh arahan soalan. Dalam petikan di bawah mengandungi 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 5 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Contoh soalan. Jika kita tengok perkataan yang cikgu gariskan iaitu menghabiskan, pelajar mesti tahu perkataan menghabiskan itu kesalahan dari segi apa? Istilah. Dari segi istilah, penggunaan menghabiskan di sana tidak tepat. Jadi kita perlu tukar perkataan yang sesuai. Seterusnya perkataan daripada. Perkataan daripada tidak tepat di situ kerana kata sendi nama yang digunakan tidak tepat, jadi perlu ditukar. Seterusnya, perkataan dan juga tidak sesuai dalam petikan, perlu ditukar dengan perkataan yang tepat. Kemudian perkataan untuk juga tidak sesuai, kesalahan istilah, dan perkataan di atas juga tidak sesuai kerana kesalahan penggunaan kata sendi nama di. Kita tengok contoh jawapan. Kesalahan bahasa, menghabiskan sepatutnya meluangkan, daripada, dan tukar kepada agar atau supaya. Untuk yang di atas, pembetulan atas. Dan bahagian keterangan cikgu bagi supaya memudahkan para pelajar memahami bahawa setiap kesalahan bahasa pelajar perlu pahami kesilapan kerana memudahkan pelajar untuk menukar jawapan yang tepat. Itu sahaja perkongsian daripada cikgu pada kali ini, dan cikgu harap apa yang cikgu sampaikan memudahkan pelajar untuk memahaminya. Saya rasa perkongsian ini bermanfaat. Klik butang subscribe sekali lagi supaya cikgu dapat memberikan lagi ilmu yang berguna kepada pelajar-pelajar sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.